A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Tahniah Jasni Ahmad ya. Yang pertama menyapa Tok Abah Johar Joib, nombor 2. Lepas tu siapa? Zarir, Aida Zurin, siapa lagi yang siapa? Zaim Hadi Miskam. Lama tak nampak Zazana Hadi Miskam Zahid ni ya. Siapa ni Hadi Miskam ni? Ya, Misa, Sabri Dasdas, Said Imran, Kaflizul, Abdul Rahman, Cik Akmal Musa, Jebon, Kasarina Marina, ya, Zari tadi, Nur Asma binti Muhammad Pilo, Suryati, Cik Arman, ya, Fazlina, Amelia, Amira, Mokhtanuddin, Cikgu pun dah masuk, Cintaku Mamirus, Sharifah Azizan, Saidih Lamin, ramai, ya, cepat dan share, turun share. Amelia, Khadijah Harun, Janatul Nisa ya, Rozi Dazuri, ni jarang jumpa ni Rozi Dazuri. Haji Abdul Rahim Singapura dah masuk, terima kasih Haji. Puan Zainon dah masuk. Liza Omar, Kafli Johor Baru tadi, not bad awal dah. Liza Omar, Hafizul apa ni, Muin Ma'asman, siapa lagi, Nur Syidah, Nur Hidayat ya, Mun Maisa, Nur Hidayat, Nur Syidah pula ya. Haji Rahim tadi, Ismail Osman, Saidi Lamin, Masina ya, Ina Zalina pun dah masuk, terima kasih. Tok Jambang, Tok Jambang ni tak perasan siapa Tok Jambang. Nurhan Aziz, Srina Jamil ya, Rosnita Muhammad Shah, like dan share. 125 orang dah masuk kelas, 79 share baru ya. Sister siapa tadi, Suryati, tak perasan, tak boleh baca. Olin's Kitchen dah masuk balik. Misa, good morning to you. Mun Ma'isma, Nurin Nur, lama tak nampak. Azirin Abdul Aziz, Willy Jongga, ini pun sama lama juga tak nampak ni. Ramlah Gani, Puan Salma Sail dah share, terima kasih. 103 orang dah share. Marpu'ah Buhari share dengan 10 geng, 10 grup. Sharifah Azizan, Ina Zalina, Ahmad Fakruddin ya, Puan Zainon dah share. Nora Anwar, Abdul Rahim, terima kasih. Haji Rahim, Siti Anissa, Mas Nur, Salah Siang Muradi, Nurli Bahrin, 117 shares, very good ya. Mun Ma'isma, Nur Rohaizan, Daimah Jumaat dah masuk. Didi Zari dah masuk. Dr. Narimah dah masuk ya. Nama Ismail, Rasimah Osman, Rabiatul Adawiyah, Salwati Uti, Sharifah Azizah, Nur Aziz ya, Siti Afsakula dah masuk, terima kasih. Liana Ismail, Mun Ma'isma dah sebut. Muhammad Fizal ya. Lepas tu Salimah Hassan, Zaitun Zai, Akil Naufal ya, terima kasih. Mas Najwa, Zaim Hadi tadi ya, terima kasih. Suwarti, Suwarti, Normah Basar, Nita Azman, mana laki-lakinya, Siti Zawiyah, Zainul Abidin ada ya, Puan Zainul Nawsul, Ida Yaya, Ana Azhara, Muhammad Rizal, disebut laki-laki baru masuk ya. Suryati dah share, terima kasih. Wow, 236 dah share, terima kasih. Lini Karudin, tak apa kena sambung ya. Nazmi Ani, Khatijah Harun dah share, terima kasih. Asni Medihah ya, Didi Zari, Siti Zawiyah, Rahimah Jalil, Syam Woli, Adam Sulaiman, Stila Ella, Cik Akmal Musa dah share. Abu Rahim, Nita Azman, Faisal Rahim, ni jangan juga. Johor Diver Team, oi. Ini baru nampak ni, sharp. Wah, sharp ada. Pun jangan jumpa. Syahir Hassan, Umi Ellen, Aminah Muhammad, Rasimah Osman, Mas Najwa. Mas Najwa dicek dengan 20 orang, 30 orang geng dia. Terima kasih. Nurul Hamizah dan Nurhana Isnin. Okey, 248 orang dalam dah share, 146 viewers dah masuk kelas. Please carry on. Share dan like dan share. Tok Abah nak sambung tentang tip bagaimana nak berjaya. Hari ni bahagian yang ke-7, tak salah tak payah. Yes, hari ke-7 dah. Artinya dah 7 hari Tok Abah bincang, bukan seminggu. Kita pun ada break ya, dah seminggu ya, 7 hari kita bincang tentang tip ya. Dan semalam Tok Abah berhenti kat tip nombor 25. Sebab kita berhenti kat nombor ganjil sebab Allah itu witir ya. Nombor 24 semalam buat
perancangan minggu depan di hari Minggu. Ramai kata setuju. Memang kita buat perancangan what to do, job to do list dan sebagainya dengan jelas, walaupun boleh berubah. Ya, kadang Tok Mak komplain, apa ni dalam perancangan tak ada pun tiba-tiba ada. Yalah, perancangan tu untuk direction, tapi kadang something crop up, kita boleh adjust. Tapi the fact is kita ada perancangan. Orang yang tidak merancang, ya, untuk berjaya, dia sebenarnya merancang untuk gagal. When you fail to plan, then you plan to fail. Orang siapa yang gagal merancang, maka dia merancang untuk gagal. Kata orang pandai-pandai 30-40 tahun yang lalu. Nombor 25, sentiasa perbaiki diri dengan bentuk matlamat pembangunan diri. Itu sebabnya bila Tok Abah nak buat program stres, pagi tadi pun Tok Abah tengok link yang dikirimkan oleh Dr. Narima. Dia kata 10 tip yang paling berkesan untuk kita kurangkan stres. Tok Abah seronok, Tok Abah dah buat catatan tadi dan excited. Yang salah satu dia kata apa? Fire your boss. Kau fire your boss. Berhentikan bos awak. Fire your boss. Kata apa benda ni nak fire your boss? Tapi kadang-kadang saya terfikir, I am my boss. Saya bos saya. Dia pejabat, saya bos. Kadang-kadang kita ni tak kontrol diri kita. Orang minta program, kita layan sampai stres. So you are your boss. Fire Bermin. Okay. Hari ni saya tak nak jadi bos. Saya tak nak terima. Saya boleh reject, boleh apa. Jadi sekarang ada orang nak lantik Tok Abah jadi presiden gini-gini. Tok Abah kata berat. So Tok Abah tolak dengan lemah lembut. Orang nak kata nak jadi penasihat untuk gini-gini. Saya dah banyak sangat. Minta maaf, saya tak mampu. Sesekali nak minta pandangan okey, tapi nak jadi penasihat secara rasmi, minta maaf. Ada orang nak lantik sekian-sekian, Tok Abah minta maaf sebab saya tak mampu nak lakukan, nanti berdosa. So daripada 10 orang nak buat lantikan kepada Tok Abah pada umur 70-an ini, maka 9 Tok Abah tolak, 1 Tok Abah terima. Itu bila Pejatim nak lantik Tok Abah jadi Pro Chancellor kepada University College Bestari. Tok Abah tanya apakah tanggungjawab, peranan dan sebagainya. Tok Abah check, mampu tak? Akan bertambah stres tak saya? Bila nampak gaya mampu dan akan memberi manfaat kepada diri dan pada orang lain, Tok Abah kata baik, saya terima. So you are fire your boss mean you must understand who is the boss in whatever you do. Walaupun awak seorang orang yang makan gaji ke, kat kilang ke, kat swasta ke, kat government, akhirnya yang nak suruh awak buat kerja tu siapa? Awak tau. Bos boleh berehan. You nak buat tak buat is you know. So remember, you are your own boss. Jadi bukan arti kita melawan Toki. Jangan berkata, Fadlah Kamsah su kata tak payah dengar cakap bos. Bukan. Awak kena pilih apa yang awak boleh buat dan mampu buat. Itu sebabnya kalau lah bos bagi awak 10 kerja, sebab awak rajin dan tak banyak komplain, tak pernah komplain, dan kawan sebelah awak sama jawatan cuma dapat 3 kerja. Ini banyak berlaku dalam organisasi, baik swasta ataupun kerajaan. Yang rajin, yang tak banyak komplain dibagi 10 kerja. Yang banyak komplain, yang kerana, yang itu tak siap, bagi dapat 3 kerja. Adil ke adil? Adil ke adil? Tak adil ke tak adil? Barulah. So be your own boss. Okay, go see your boss. Saya ada 10 kerja, kawan ni ada 3. So baik-baik, saya tidak komplain, tetapi please tell me mana yang priority. So bila awak senaikan tugas-tugas yang bos bagi ke awak, yang ada 10 berbanding orang lain yang ada 3, you bukan dengki. Okay, ada 4 orang dalam jawatan yang sama, you senaraikan apa tugas mereka, dan berapa banyak tugas awak, tunjuk kat bos. Si Usop ada 3, si Bedul ada 4 assignment, si Arifin ada 4 assignment. Saya ada 10. For some reason you give me 10. I'm not complaining, but tell me what to do, prioritize my job so that saya kurang stres. Dan baik, bila kita senaraikan semua tugas kawan-kawan sejawatan dengan kita, bos akan perasan. Aku tak perasan aku bagi ekstra kat dia just because dia rajin, dia systematic, dia tak komplain. Aku bagi. Ini biasa berlaku. Now by telling the boss, you are now becoming your own boss. You jadi bos awak tau. So boss, tell me what to do. Walaupun kita minta nasihat, tapi saya mampu buat mungkin 3 kerja dalam masa 3 projek ni dalam masa 1 bulan. Jadi kalau yang projek nombor 10 ni, mungkin tahun depan saya start. Walaupun gurau, tapi hint to the boss that you cannot go.
Bos pun silap. Bos, maaf. Bos dah mula jadi kayu. Yang main bagi je pada pekerja yang rajin, yang deliver, yang tak komplain. Pekerja yang banyak komplain, yang tak deliver, pada jawatan sama, gaji sama, tapi yang banyak komplain kurang dapat kerja. You faham tak? So now, you jadi orang yang bukan komplain. Terangkan pada bawah, see, this is what is the actual situation. Now tell me what to do. So now you control, take charge of yourself. Jangan main ikut aja sampai stres, sampai sengsara, sampai rasa nak berhenti kerja. Itu pagi tadi punya point yang Tok Abah dapat. Fire your boss. Even though you are your own boss. Fire, I mean, kalau aku kena terima ni, kau tidak kan pelanggan lari. Never mind. Never mind. Rezeki bukan datang dari pelanggan. Rezeki datang daripada Tuhan. Ya, of course pelanggan tu mustahak. Tapi ada masanya tak payah layan lah, tak payah nak terima semua. Nanti awak sengsara. That's what I'm doing. Yang punya ramai orang minta gini-gini, nak pergi, nak offline gini-gini. Tapi I told my pegawai, buat apa yang patut. My pegawai memang strict. Memang strict. Yang nak datang offline aja, no, Datuk cuma boleh buat online gini. Padahal kadang Tok Abah bersedia untuk buat offline sebab nak jumpa manusia, untuk dapat interaksi, untuk ada networking, ada macam-macam lah. Ya, tapi nampak tak? Fire your boss. Akan poin yang menarik tu. Tapi yang Tok Abah seronok pagi tadi baca tentang bagaimana nak berjaya dan kurang stres ialah dia kata apa? Berhenti kerja. Berhenti kerja. Tadi fire your boss, ni kan berhenti kerja. Berhenti kerja. Ni apa punya nasihat? Tok Abah mula-mula bertanya. Tapi of course lah, kita faham. Kita orang dah umur 71. Pengalaman dah ada lah juga, pengalaman sikit-sikit. So of course kita faham ya, apa yang tersirat. Berhenti kerja artinya awak yang memilih untuk bekerja. Now awak komplain, awak stres. Awak memilih untuk bekerja. Sama juga bila orang kata, Tok Abah, saya ni ada masalah gini, anak saya gini, saya stres lah, anak saya gini. Yang memilih untuk berkahwin siapa? Saya lah. Yang memilih untuk beranak siapa? Saya lah, saya memang nak anak. Sekarang awak komplain pula awak dah anak ya. Walaupun cakap macam agak keras, tapi sebenarnya kita kena check balik. Punca masalah tu we choose to have that problem. Cuma bila dah gabrah, you patut Allah mak buat anak-anak saya buat saya stres. Padahal berjuta orang di luar sana nak masalah you. Mereka semua tak ada anak. Ya, mereka nak sangat anak walaupun ada cabaran. Do you know that? Awak yang ada 3 anak yang memang buas, yang awak kata buas, yang kata nakal, yang terbang sana jadi Superman, jadi Keluangman, jadi Supergirl, ya, macam-macam sampai pening kepala awak. Ya, padahal dan awak sampai tak tahan. And yet di luar sana berjuta orang yang nak you punya situasi. Ada anak yang aktif, yang pandai. Sebab budak yang nakal ni pandai. Dan semua mak ayah nak anak yang pandai. Dan awak komplain, tak tahan dengan perangai anak saya. Faham ke faham? Faham. So bila kita patah balik kepada asas, ya, look at the big picture. Ya, aku yang Allah kurniakan cahaya mata. Anak-anak ini adalah satu anugerah. Ya, memanglah mereka mencabar. Mereka mencabar sebab mereka pandai. Mereka pandai itu satu anugerah. And awak komplain, stres sampai, tak tahan, I give up. Alah, kesian. Ya, yang sibuk nak kahwin, sibuk nak beranak, siapa? Maaf ya. Nampak macam keras, tetapi inilah hakikat yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Bila dia faham balik, sedar balik, actually lah. Bila dia tengok berbeza. Samalah. Macam Tok Abah pernah tanya. 2 orang buruh sedang bekerja. Yang satu nampak teruk, yang satu nampak ceria saja. Bikin apa pak? Ni orang-orang daripada seberang ya. Bikin apa? Inilah kerja perat ni, penat ni, berat sungguh ni. Saya sudah, panas ya, dahaga ni memang. Dia rasa sengsara. Stres sangat. Bikin apa? Ni saya sangat kena bancu simen ni. Berat ini. Yang seorang tu senyum, seronok aja, happy bancu simen. Senyum aja. Bikin apa pak? Saya gembira pak. Dia cakap kat saya lah. Bukan berata apa. Nampak bukan main ceria. Saya gembira sebab saya bersyukur. Sebab saya sedang membantu buat masjid. Ya Allah, Tok Abah terus terkesima lah dengan jawapannya. Seorang rasa sengsara sebab dia kerja bancu simen. Seorang rasa gembira sebab dia bersyukur. Dia bekerja untuk buat masjid.
Kerjanya sama tau, bancuh simen. Tapi seorang tengok, aku bancuh simen berat, teruk, stres. Seorang lagi, aku akan dapat pahala, aku sebenarnya membina syurga, istana kat syurga, kat padang mahsyar nanti. Nampak ke nampak? Seorang sibuk nampak kerjanya yang berat, seorang nampak dia ada potensi dapat pahala besar, walaupun dia bekerja, dapat gaji, tapi dia membina masjid dengan orang yang membancuh simen. Dua-dua kerjasama membancuh simen. Tapi seorang nampak membancuh simen yang sangat stressful, berat, penat, panas. Tapi seorang sangat bahagia sebab dia membantu membina masjid. Nampak ke nampak? Kerjanya sama, tapi seorang sangat stres, seorang of course stres, tapi bahagia. Gitu. Ya, so aku membantu anak-anak, aku sedang mendidik anak-anak akan mendoakan aku di kubur nanti. Dalam kubur nanti anak-anak ni akan mendoakan aku dengan, alah anak saya ni, Allah kerenanya, punya buasnya, hyperaktifnya. Dia dia pening kepala. Dia stres. Tapi kalau dia ingatkan, inilah anak-anak yang akan doakan aku, yang mungkin akan bantu aku masa aku tua nanti, yang akan membela aku, yang akan whatever lah kan. Mudah-mudahan. Dan anak-anak, please, ada juga gurungan anak-anak yang mendengar Tok Abah punya FB Live ni. Ingat ya, ada anak-anak kadang terlepas pandang, mak bapak umur 70-an masih tinggal 2 orang aja. Tolong sorong sana, sorong sini, bawa ke hospital. Inilah kadang ambil Grab, sebab anak-anak semua sibuk dengan kerja masing-masing. I know you have your job, but set your priority, guys. Set your priority. Mak ayah awak yang masih hidup adalah pintu ke syurga awak. Tengok mak ayah yang masih hidup sebagai pintu syurga, bukan beban ataupun orang yang menyusahkan awak sebab awak nak bekerja. Macam tadilah, 2 orang buruh, satu penat bancuh simen, satu bahagia sebab nak membina masjid. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau yang faham, terima kasih. Yang tak faham, buat-buat faham lah. Ya, mana boleh tak faham? Okey? Itu semalam punya cerita. Ini bersemangat sebab entah kenapa pagi ni. Oh, sebab Tok Abah dah kena premium cokolati pagi tadi. Tok Abah bangun awal juga pagi tadi. Terus bancuh premium cokolati. Ya, so Tok Abah dah kena, pagi ni dah kena setengah mark. Itu yang lain macam punya semangat. Ini premium cokolati. Kopi perasa coklat yang sangat lazat. Memang bagi semangat, rasa kenyang. Ya, ini memang beribu-ribu orang dah menikmatinya dan dapat kesan. Dr. Narimah pun kata dah order. Dah order, dia kata dah sampai. Dah merasa. Tok Abah sendirilah ya, pagi-pagi dah bersemangat, insya-Allah rasa kenyang, lamalah. Kan sarapan makan buah, makan sepotong roti ke apa ke, okey dah sampai pukul 1. Insya-Allah. Tapi premium cokolati ya, ada orang dia minum benda lain yang kaitkan dengan nama Tok Abah, dia komplain, dia sakit itu sakit ini, rupanya benda lain yang diminum, dia komplain, dia marah Tok Abah kau sebab dia kata tipu. Ya, padahal benda yang dia makan minum tu bukan apa yang Tok Abah war-warkan. Okey ya, jangan lupa tadi bercakap tentang stres. Tok Abah akan buat program untuk bagaimana nak mengurus stres di tempat kerja. Itu yang Tok Abah dapat all the links and the videos daripada Dr. Narimah yang bantu Tok Abah tu. Ya, dan Tok Abah pagi ni dapat tengok 1-2 link yang seronok. Ya, dapat dah daripada 10 9 poin dah Tok Abah catat. Ya, dan sangat baik. Terima kasih Dr. Narimah. Dan Tok Abah akan adakan satu webinar pada 9 Ogos. Ya, bagaimana nak mengurus stres di tempat kerja. Nama webinar tu. Tapi webinar ni walaupun mengurus stres di tempat kerja, sesuai untuk mereka yang ada stres kat rumah, dalam masyarakat, dalam NGO, dalam kehidupan, sesuai. So come, bos-bos, send your staff. Staff, minta izin daripada bos. And most bosses akan allow you to attend my webinar sebab ianya dapat mengurus stres, dapat menjadikan anda lebih jadi aset yang lebih bermakna, lebih lebih produktif, lebih memberi nilai tambah kepada organisasi, persatuan, NGO atau apa saja yang anda terlibat, insya-Allah. So come to our webinar 9 Ogos. Ramai dah mendaftar dah, dan Tok Abah excited sebab Tok Abah masih, padahal nota dah lengkap, lama dah berbulan dah Tok Abah lengkapkan, tapi update sebab benda baru banyak, video baru banyak, link baru banyak yang Tok Abah rujuk daripada kiriman daripada Dr. Nari dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Subhanallah. Bila kita bagi ilmu pada orang, bukan ilmu kita berkurangan,
Allah akan bagi kefahaman baru, link baru, maklumat baru, tips baru, informasi baru. The more you give, the more you get. Please guys, untuk berjaya, jangan berhenti cari ilmu. Sebab orang yang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Alright? So come to our webinar pada 9 Ogos. Ada link kat atas tu. Point nombor 26. Sambung lagi pagi ni. Point tip nombor 26. Bagaimana nak jadi orang berjaya? Tok Abah sambung dengan bentuk rutin hidup yang positif dan produktif. Ini pun banyak kali juga Tok Abah sebut daripada dari masa ke masa dalam berbagai topik kadang-kadang daily rutin kita ni yang menyebabkan kita sengsara or otherwise. Tu sebab pagi tadi Tok Abah baca link yang kata take a break. Semua orang tahu take a break. Untuk kurangkan stres, take a break. Tapi ramai orang take a break macam mana? Dia minum kopi, padahal kopi tu kalau silap-silap lepas tu akan jadi stres juga dengan kafein dan sebagainya. Bukanlah kita menghalang orang minum kopi. Silakan. Tok Abah pun dulu gila kopi masa muda-muda. Bila umur 55 tahun ke atas dah tak boleh minum kopi. Kecuali kopi-kopi yang ada specialized lah, special brew yang boleh Tok Abah minum yang tak pening kepala. Otherwise pening kepala. Okay. Lepas tu orang kata aku rehat kejap ni, aku nak take a break, tengok social media. Gila kau. Kau tengok social media kau boleh hilang rehat ke? When we take a break mean a break that is brain friendly. Kata link yang Tok Abah baca pagi tadi. Tu lupa nama authornya, nanti Tok Abah akan catat balik siapa nama penulis tu. Tapi seorang psikiatris, seorang psikologis. Dia kata apa? Kita kalau rehat masa kerja, kita kena rehat dalam bentuk yang brain friendly. Bukannya minum kopi yang boleh menyebabkan sekejap awak naik semangat, lepas tu stres balik because of the caffeine dan sebagainya. Ini kata separuh pengkaji. Jangan pula orang yang buat kopi kata ini kena su Fadhil Kamsa ni. Jangan. Kena tabayun, kena check it out. Dan jangan pula masa rehat tu awak tengok social media, nampak problem, nampak ini, nampak isu, nampak gosip, nampak benda-benda yang kadang-kadang ada soalan-soalan yang komen-komen yang negatif, dah awak stres. Masa awak rehat, take a break, rehat yang brain friendly. Berjalan, lepas tu ambil nafas, zikir kejap. Kalau nak buat kalau nak buat duha boleh. Awak kat pejabat, dah penat dalam pukul 10 ke, go pergi ke satu sudut, ambil wuduk, semayang 2 rakaat ke 4 rakaat ke 6 rakaat duha. Tengok apa jadi. Ya Allah, itu brain friendly breaks. Dan of course Tok Abah selalu cakap kalau boleh tengah hari masa lunch hour, take a break by Qailullah, power nap, recharging nap, beauty sleep, power nap 10 minit, 15 minit tidur. Wah, memang kat dalam pejabat office Tok Abah tu ada sofa, ada bantal, dua ketul bantal yang anak Tok Abah yang selalu gunakan untuk tidur. Tidur sebentar waktu tengah hari is a brain friendly break. It's okay. Tidur tu bukan pemalas. Awak tidur sebentar 10-15 minit tu untuk recharge. Petang buat kerja dengan hebat, malam pun akan hebat, yang bersemangat. Dan do you know that bila kita qailullah 10 minit tengah hari, mudah untuk solat tahajud, impaknya. Dan malam kita punya productivity. Tok Abah malam ada kelas fiqh, ada kelas bahasa Arab. 3 malam tu. 2 malam kelas bahasa Arab, 1 malam kelas fiqh. Yang lain macam-macam lah yang Tok Abah buat nota, buat catatan, baca link dan sebagainya. Jadi malam pun banyak aktiviti yang merangsang minda. Dan ini dapat dibantu dengan qailullah, tidur sebentar, power nap 10-15 minit waktu tengah hari. Subhanallah. Ni rutin hidup yang positif. So untuk berjaya bentuk rutin hidup yang positif, from now on, kalau you take a break, you must take a break yang brain friendly, yang tidak menyesakkan, menstreskan minda anda. Berjalan, exercise, gardening, ambil duha, saja bertegur sapa. Tadi Tok Abah dapat satu tip lagi. Dia kata, cuba berkenalan-kenalan dengan semua orang di sekitar awak. Awak akan kurang stres. Dan Tok Abah tengok hadis, barang siapa yang memberi salam dan bersalam-salaman, maka akan gugur dosa
Ya, kedua-dua orang yang memberi salam dan bersalaman akan gugur dosa. Bila gugur dosa, what happen? Hati bersih, titik-titik hitam terpadam. What happen? Kurang stres. Kurang stres. Ya, Tuan baru nampak seorang peminta sedekah. Ya, di jalan depan ofis dia dengan badannya macam-macam lah, nampak dia sakit lah. Ya, atau apa pun donate lah. Ya, bagi segala bertanya, ni macam mana boleh berlaku ni? Oh, saya jatuh dari bangunan sekian-sekian. Bila? Adalah 5 tahun yang lepas, gini. Tak nampak 5 tahun. Tapi berjalan okey, nampak makan nampak okey. Tapi dia masih pakai dia punya alat, ya, sebab sebagai asbab nak kutip derma. Tok Abah pun nasihat, ya, sebab nampak dia pakai ketayap, nampak dia orang yang faham agama. Ya, kita kena cari jalan. Jangan minta sedekah kalau awak sebenarnya boleh bekerja, sihat. Tak lama lepas tu, minggu depannya Tok Abah nampak dia bawa keropok, jual apa. Tok Abah beli. Tok Abah beli keropok dia, beli dia punya apa nama yang orang tengok wayang tu apa? Selalu baca apa ni? Popcorn. Dia bawa popcorn, jual popcorn, Tok Abah beli, ya. Lepas tu Tok Abah belilah dia punya kuih-kuih yang dia jual, yang nampak mahal sikit tapi tak apa. Saya kata, that is good. Saya kata, sangat bagus. Ya, awak tidak minta sedekah, awak berusaha. Ya, sebabnya Tok Abah sangat suka orang yang walaupun cuma menjual apa nama tissue paper, ya. Tok Abah kadang ambil 3 keping tissue paper yang harganya 10 sen satu kot, tapi kita bagi RM10, ya, sebab kita rasa ini usaha yang bagus, bukan minta sedekah, tapi usaha untuk apa nama mencari pendapatan dengan cara yang mulia lah. Jangan meminta-minta, sebab tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Tok Abah berkenalan, bertanya, ya. Bila kita networking, bila kita melakukan hubungan sosial, rupanya kita kurangkan stres, ya. Atau sebab niat Tok Abah keluar rumah apa? Ya Allah, aku keluar rumah nak cari rezeki yang halal, ilmu yang berguna, nak kongsi ilmu, nak cari kawan baru. Ini mungkin peminta sedekah, mungkin orang jual buku, orang yang apa nama, siapa-siapa yang Tok Abah jumpa lah, kat kedai ke, kat depan apa nama office ke, kat restoran ke, ya, aku nak cari kawan baru, aku nak jumpa kawan lama. Itu satu rahim tu, dapat pahala. Aku nak buang dosa. Barang siapa kerja kuat sampai penat waktu petang, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Aku nak buang dosa, nak sembuhkan penyakit, aku nak merangsang orang berubah, aku nak jadi sebab orang lain bahagia, aku nak jadi sebab orang lain dapat atasi dia punya masalah. Bukan Tok Abah selesaikan masalah. Tok Abah bagi pandangan, nasihat, tips yang mungkin relevan, yang mungkin sesuai, mungkin tak sesuai. Sebab manusia ni bukannya macam robot. Dia so different, so unique, so luar biasa. Tapi Tok Abah ingat, barang siapa tolong orang lain, ya, barang siapa yang meringankan beban orang lain, Allah akan ringankan beban kita di dunia, di kubur dan di akhirat. Subhanallah. Ya, semalam Tok Abah pergi wedding, ya. Semalam pergi wedding ke rumah Haji Ridwan Kasim, sahabat Tok Abah masa sekolah rendah dan di sekolah menengah, ya, anak bongsunya Atikah, Nur Atikah, Ustazah Nur Atikah dengan Muhammad Ridwan, ya. Ustaz-ustaz lah dengan ustaz, ya. So seronok dapat jumpa kawan lama. Tapi duduk sebelah seorang kiai, seorang orang yang memang belajar ilmu banyaklah, ya, daripada Indonesia, daripada Wali Songo, daripada keturunannya. So Tok Abah belajar, dia ajar tentang bagaimana zikir, bagaimana nak apa nama syahadah yang betul, yang urutannya daripada Rasulullah SAW. So Tok Abah dengar, ya. Tok Abah duduk daripada pukul 10 pagi sebab tunggu kawan sampai 12 tengah hari. 12 tengah lagi, 12 suku Tok Abah bergerak untuk balik lah, ya. Selepas 2 jam sebab ada mini reunion. Jumpa ramai, ada jumpa 10 orang sahabat, ya, yang dapat bersama. So seronok lah, ya. Makan memang hebat lah, tapi bukan itu tujuannya. Tok Abah datang sampai pukul 10. Dah ada tak makanan? Tak. Sarapan tu ada 10 jenis kuih, lebih kot, ya, dengan roti canai hot, ya, panas-panas. Of course lah, nak roti canai tu, kata boleh juga. Dalam hati kata, ya Allah, bestnya. Saya biasa dengan roti canai mamak, saya jual gobak. Tapi yang buat kali ni Jawa. Ni lebih sedap daripada mamak, kata budak-budak yang serve tu. Memang saya tahu Jawa memang lebih hebat daripada semua orang, ya. Dia pun apa pun makan, dan memang sedap. Dia punya apa nama kuah dia dan sambalnya luar biasa. Luar biasa dan very nice. Ya, makan kuih macam-macam kuih Jawa lah, kuih lama yang sangat
lazat dan banyak lah. Ya. Ni memang betul-betul Haji Ridwan ni memang jauh betul lah. Ya. Atas meja tu ada keripik-keripik dan sebagainya. Semua lazat. Semua seronok. Jadi yang penting silaturahim. So, isu kita tadi apa? Bentuk rutin hidup yang positif dan produktif. Artinya, pastikan setiap apa yang anda lakukan ya, membawa kepada kebahagiaan, ketenangan dan ada manfaat. Rutin hidup yang positif. Dan Tuan Abah sebut, contoh ya, yang Tuan Abah dah sebut ribu-ribu kali. Sebelum tidur, solat taubat, itu rutin yang sangat positif. Ya, maafkan semua orang sebelum tidur, rutin yang positif. Tidur mengiring ke kanan, rutin yang positif. Bangun tidur senyum, angkat tangan menghadap kiblat berdoa. Ingat tak? Tuan Abah dah sebut ribu-ribu kali. Tapi yang penting bukannya sebut ataupun dengar. Dah buat ke belum? Yang dah buat kata, alah aku dah buat dah. Jangan sombong, bersyukurlah. Yang belum buat, don't give up. There is time. So do it. Bangun tidur senyum menghadap kiblat berdoa. Yang lepas tu rutin positif. Makan buah-buahan sebelum sarapan. Rutin positif. Sebab buah-buahan ada vitamin C. Yang cuma akan dapat diserap oleh badan kalau awak makan semasa perut kosong. Bukan masa dah kenyang. Nampak? Rutin positif. Masuk bilik air kaki kiri. Rutin positif. Dalam bilik air pakai slipper. Rutin positif. Kalau buang air besar tutup kepala. Rutin positif. Pakai seluar dalam sambil duduk. Rutin positif. Keluar rumah pasang banyak niat. Tuan Abah pasang 10, 11, 12, 13 niat. Rutin positif. Nampak? So ni Tuan Abah bagi contoh. Bukan cakap aja. Dan of course yang cakap kena buat dulu. Bukan showing off. Sharing. Kita kena walk our talk. Otherwise bukannya motivator. Munafik 3. Allah, yang faham-faham, yang tak faham menyampah. Kenapa munafik 3? Iaitu Samsul Yusuf punya filem lah. Sebelum Mak Kilau. Okay. So bentuk rutin hidup yang positif dan produktif, insyaAllah awak akan atas landasan anda dan Tok Abah. Sama-sama kita atas landasan untuk jadi orang yang lebih berjaya. InsyaAllah. Rutin positif. Whatever you do, mesti ada sebab. Dan kalau boleh ikut sunnah. Nak pakai baju? Kalau pakai baju yang ada tangan, pakai tangan kanan dulu. Buka baju kiri dulu. Ini macam baju kurung ni, ada beratas lah kan. Awak tapi tangan kanan dulu. Masuk lepas tu tangan kiri. Gitu. Nak buka baju, tangan kiri dulu lepaskan. Dan tangan kanan. Itu rutin positif. Nampak simple, nampak kecil, tapi dapat pahala. Dan dia merangsang otak kanan dan otak kiri. Bila mulakan dengan kanan dulu, otak kiri terangsang. Ni otak kiri ni otak apa? Otak sistem, otak saintifik, otak matematik, otak logik, otak apa ni hitam putih. Bila buka baju, tangan kiri dulu merangsang otak kanan. Otak iman, otak kreativiti, otak out of the box, otak warna-warni, otak melodi. Irama lagu is otak kanan. Tapi yang penting ni otak tauhid, otak iman. Simple. Tetapi rutin ini akan menyebabkan hidup kita lebih seimbang, kurang stres. Okay? Alright. Nombor 26. Bentuk rutin hidup yang positif dan produktif. Ingat, program kita dibawakan oleh webinar pada 9 Ogos. Bagaimana nak mengurus stres. Dah ramai yang mendaftar. Jom. Join ramai-ramai. Jangan last minute. Join ramai-ramai. Staff minta izin. Untuk anda yang sudah berbesar, bagi tu anak buah, anak saudara, WhatsApp group. Anak jiran yang bekerja. Semua orang stres. Semua orang stres. Dan kalau tahu tips untuk mengurang dan mengawal stres, awak akan lebih bahagia, lebih produktif, lebih jadi aset kepada keluarga, masyarakat, kepada majikan, kepada dunia. So jom manage our stress. Ramai orang dah terstres sejak muda. Dia tak perasan pun dia stres. Ibarat air, tak perasan dia dingin. Ibarat api, tak perasan dia panas. Pun Tok Abah sebut ribu-ribu kali. Jom kita fahami diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal akan dirinya, termasuk punca-punca stresnya, maka dia akan kenal kehebatan Tuhannya. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Tok Abah pun rupanya terlupa pada 20 Ogos. Ini pun ramai orang yang mendaftar. Tapi sebenarnya dalam Telegram channel tu kita reserve untuk kemudian. Tapi tak apalah, dah ramai orang bertanya sangat. Tok Abah akan kendalikan pada 20 Ogos satu webinar selama 3 jam. Bagaimana nak mengenal diri. Mengenal diri, mengenal keluarga, mengenal kawan sekerja, mengenal pelanggan. Dan sesuai untuk semua orang.
Dan ini satu ilmu yang sangat mahal sebenarnya. Ya, Tok Abah kutip ilmu ni dekat 45 tahun belajar. Jadi dengan pandang orang saja, kita tahu separuh daripada, some lah bukan separuh, some of his her personality. Dengan tanya 2-3 soalan asas, kita akan dapat ceritakan tentang peribadi dia. Dan bila Tok Abah test dan test dan test ribu-ribu kali, nampak gaya 90 to 95% accuracy. Sebab ni manusia tau, bukan mesin. Tok Abah bersyukur tidak 100%. Bila 100% jadi riak, jadi ujub, jadi takabur. So itu sebabnya Tok Abah tak suka kalau apa yang Tok Abah cakap semua betul. Nanti jadi banyak perkara yang tak elok, negatif. Maklumlah kita manusia biasa. Tapi bila salah, Tok Abah kata bagus. Aku silap. Alhamdulillah, aku manusia biasa. Ya, so aku jangan sombong. Aku ni ordinary. Aku ni bukannya alul nujum. Ya, Pak Belalang. Ya, okey. So Tok Abah akan share 10 cara nak mengenal diri dalam webinar pada 20 Ogos. Ini ramai sangat orang minta, tapi Tok Abah kata tak sempat lah. Macam mana saya nak ajar awak mengenal diri dalam nak PM, DM, payah. Tapi kalau dalam webinar, masa 3 jam, Tok Abah akan terangkan step by step. Ya, kenal diri awak untuk keluarkan kehebatan untuk jadi aset, dan kenal orang lain. Ni sebenarnya ikut sunnah Nabi. Ya, khatibun nasa ala qadri uqlihim, yang Tok Abah selalu sebut. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akalnya. So before you can talk to someone, you must know that person's punya background, personality, dan dia punya level of intelligence lah, so to speak. Termasuk dia punya kewibawaan. Ya, kalau orang yang begini. Nabi bila bercakap pada orang Badui, cara orang Badui boleh faham. Nabi kalau bercakap dengan sahabat-sahabat yang intelek, yang pandai, yang hebat, Nabi akan gunakan bahasa yang tinggi kualitinya, tinggi arasnya. Jadi kita bercakap ikut kadar akal orang yang mendengar. Wow, but how to know that? This is the webinar Tok Abah akan kongsi pada 20 Ogos. Pun ada link ke atas tu. Ya, dan of course mereka yang dah join Telegram channel Tok Abah, Mental Perkasa. Channel Telegram Mental Perkasa ada 1,400 orang dalam tu. Ajak kawan-kawan lain untuk join, ya. Maka mereka yang dalam Telegram channel tu akan dapat diskaun khas lah, ya. Dan kalau mendaftar pada tarikh yang tertentu dapat special discount, insya-Allah. Dan yang penting sangat berbaloi. Mengenal diri, ya, sampai ramai orang yang tak kenal dirinya sampai mati. Tu sedih sangat. Itu yang mati dalam keadaan yang penuh. Itu yang kubur jadi sangat mahal. Tanah kubur jadi mahal. Sebab awak mati dalam keadaan membawa bakat, membawa ilmu, membawa pengalaman, membawa so many resources yang tidak digunakan. Jadi awak jadikan tanah kubur sebagai tanah yang paling mahal. Sebenarnya kita kena mati dalam keadaan kosong. Kosong ilmu yang dalam kepala kita ni semua kita dah tinggalkan kat dunia. Jadi kita tak bawa ilmu kita mati ke kubur. Maksudnya, ya, itu maksud kosong. Jangan fikir yang bukan-bukan. Ada pengalaman, kita kongsi semua pengalaman kita dengan orang hidup. Ada bakat, kita gunakan bakat untuk membantu, ya, memberi khidmat dan sebagainya. Gitu. Jadi kita mati dengan tidak menyesal. Alamak, banyak benda yang aku tak gunakan, yang aku tak gini, aku tak cukup bersedekah, aku tak cukup berzikir, aku tak cukup berkongsi ilmu, pengalaman dan sebagainya. Jadi jom kita usaha untuk mati dalam keadaan kosong, tetapi banyak bekalan untuk membantu kita di alam barzah dan di alam akhirat, insya-Allah. Alright? Okey. Okey, jangan lupa, ya, Tok Abah selalu orang tanya. Ni semalam pun orang tanya, ni saya dengar awak selalu cakap tentang ubat, bukan ubat. Tok Abah kata cuma makanan tambahan, Kodisi Plus, yang ada Kodisep militeri dan juga vitamin C. Bukannya ubat, tetapi makanan tambahan yang dapat membantulah, ya, sebab dia banyak antioksida, membantu bukan merawat, ya, repair apa yang patut di repair, ya, betulkan saraf-saraf step by step, semua dengan izin Allah, dengan doa, dengan ikhtiar, dengan juga makanan tambahan ni, ya, Kodisi Plus ni. Kalau awak Google Kodisep, you akan tahu bahan herba yang sangat bermanfaat. Orang telah buat kajian satu dunia, ya. So beribu-ribu orang dah mencubanya dan nampak gaya sangat jodoh dengan ramai orang. Tak semua orang. Ramai orang yang sangat jodoh lah, ya. Artinya banyak masalah mereka dapat diatasi step by step.
Ramai orang yang masalah sakit lututnya, susah nak berjalannya, cepat penatnya, macam-macam lah. Masing-masing punya rezeki, ya. So alhamdulillah kondisi plus, ya. Semalam masa tu Abah kat Baba pun pun dia kata, boleh tak saya jadi ejen? Saya kata boleh, ya. Dia nak letak kat kedai gunting dia untuk dapat dia memberi manfaat dan bantuan kepada pelanggan-pelanggan, di samping dapat menambah punca rezeki dari Allah, ya. Okey, alright, InsyaAllah Tok Abang excited, ya. Tips nombor 27. Ni pun dah banyak kali kita pesan, tapi ramai orang masih terjebak dengan masalah ni. Apa tips nombor 27 untuk jadi orang berjaya? Haramkan pemikiran, ya, paradigma dan kata-kata negatif dalam kepala. Haramkan, don't say it. Tentang sakit, tentang benda negatif, jangan. Itu jadi doa, ya. Jadi kalau kita cakap yang negatif, maka kita akan jadi negatif. Sebab itu doa. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. What you think and finally what you say will determine what you get. Sebab itu jadi doa. Jadi jangan cakap yang tak elok. Jangan cakap tentang sakit. Tapi memang Tok Abah kalau berjalan memang Allah, aduh, ada juga. Tapi tak cakap kita mengkomplain tentang sakit. Tok Abah akan cuba exercise, ya. Dalam kabilah air, Tok Abah akan gerakkan kaki 15 kali, kanan kiri lipat 15 kali, batu stretch belakang 15 kali, ya, sebab nak merangsang saraf dalam badan berfungsi dengan lebih baik. Itu yang mampu pun orang umur 71 tahun. Itu sebabnya bolehlah, ya, sembahyang masih normal, alhamdulillah. Solat fardu, ya. Lepas tu berjalan walaupun ada sakit sana sini, tapi alhamdulillah. Bolehlah, ya, boleh. Semalam jumpa dengan member-member yang seumur. Nampak gaya Tok Abah taklah teruk sangat, ya, berbanding dengan mereka. Ya. So nampak okey, nampak alhamdulillah. Tapi Tok Abah tabik spring. Ada sahabat yang on wheelchair datang juga, ya, demi nak memenuhi jemputan sahabat, dia datang walaupun on wheelchair, ya. Jadi anak-anaknya kena tolak dia, tapi dia nak datang sebab dapat jemputan, walaupun dalam keadaan yang kebanyakan orang tak nak datang lah. Alah, susah sangat dengan on wheelchair pun, ya. Tapi sebab, ya, bila kita menerima jemputan dari kawan, ya, yang kita mampu datang, sangat besar pahala kita menerima jemputan sahabat kita ataupun jiran kita. Dan kalau kita dah kata insya-Allah nak datang, wajib datang. Wajib. Kalau kita tak nak datang, okey, ya, ada masalah kesihatan ke, macam kawan, ya, atas wheelchair, memang susahlah nak datang pun, ya, dengan yalah dalam keadaan sekarang yang wabak COVID-19 pun meningkat balik dengan strain-strain baru yang boleh membunuh dan sebagainya. Yalah, ajal maut di tangan Allah, kan. Itu yang kita baca laporan daripada KKM. Maka kita kena gunakan fakta lah, ya, bukan auta, ya. Okey. Jadi haramkan fikiran kata-kata negatif di mana pun. So sebabnya bila orang bertanya, apa nasihat hari ni, Tok Abah? Apa tazkirah hari ni? Apa point? Bila jumpa orang kat mana pun orang tanya. Ya, kadang Tok Abah bawa tak dengar. Sebab dalam orang ramai-ramai sibuk-sibuk dia minta nasihat. Ya, orang ramai berbuking. Ada yang ambil gambar, apa yang itu, ada yang ini, yang nak bertanya khabar. Dia sibuk nak minta nasihat. Ya, macam mana kita nak layan? Jadi Tok Abah kadang buat tak dengar. Bukan tak nak layan. Ya, tapi tak boleh dalam keadaan begitu. So dalam kita ramai-ramai orang keliling sibuk-sibuk, dia kata, macam mana nak mengenal diri saya? Udah, saya kata. Dia kata, oh, panjang cerita tu. Boleh Google ataupun PM lah. PM, tapi mungkin kalau ada peluang Tok Abah akan terangkan. Tapi itulah Tok Abah akan buat pada 20 hari bulan 8 satu webinar 3 jam. Bagaimana nak mengenal diri. So please lah, orang yang sibuk nak mengenal diri, jom come. Ya, sebab ramai orang tak kenal diri sampai mati. Ya, dan Tok Abah gunakan 10 kaedah, termasuk nama, ya, termasuk bila kita dilahirkan, kita anak nombor berapa, muka kita muka mak, muka ayah. Ni semua ada kesan. Kita punya grafologi tulisan, kita punya warna kegemaran, ya, dan sebagainya lah. Macam-macam, ya, emosi mak waktu mengandung. Sebenarnya kadang bila Tok Abah tengok lain macam punya masalah ni pelik, Tok Abah susah nak explain, akhirnya tanya, mak masih ada tak? Ada.
So, cuba tanya mak, bagaimana emosi mak waktu mengandungkan awak? Mak pernah cerita masa mak mengandungkan saya, mak gini, sebab ayah buat perkara gini. Contohlah, contoh. Ya. Tok Abah pun dapat dia punya, punca perangai dia dan personality dia yang agak unik. Rupanya sebab emosi mak. Salah satu perkara yang Tok Abah baca dan kaji dan jumpa ialah emosi mak waktu mengandung akan mempengaruhi personality baby yang dikandung. Semua dengan izin Allah. Ini namanya maternal impression punya impact. Ya. So, Google ya. Google untuk dapat detail. Mungkin anda akan dapat cerita yang lebih lengkap. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. So, jangan biarkan fikiran negatif, kata-kata negatif bertapak dalam diri anda. Dan Tok Abah pesan pada mak ayah, guru-guru dan atuk nenek, haramkan perkataan dan fikiran negatif di rumah. Sejak bila cakap ni? Sejak 40 tahun yang lepas. Ya. Jangan cakap degil, jahat, bodoh, stupid, idiot, ya, leceh, malas. Don't ever say that at home. Jangan fikir pun. Kat tempat kerja, samalah. Bila seorang bos cakap kata, Tok Abah, please come to my kilang, tolong bagi motivasi kepada mangkuk ayun in my kilang. Tok Abah perhati dia. Macam mana aku nak ajar big boss ni? Ya, gaji dia dalam 50,000 lah ya. CEO dia kan 50 ke 60,000 basic tu. Mungkin kedebak-kedebuk 100,000 juga. Tapi dia ni mangkuk ayun paling besar. Ya, minta maaf ya. Tok Abah tak gunakan perkataan tu, tapi sebab dia gunakan, ya, tolong please come to my kilang and motivate all those mangkuk ayun in my kilang. Berapa orang mangkuk ayun? Sebab Tok Abah gunakan perkataan dia. Berapa orang mangkuk ayun kat you punya kilang? 300 mangkuk ayun. Tok Abah sengaja gunakan mangkuk ayun perkataan tu untuk sedarkan dia. Ya, dah berapa lama you kat jadi CEO dia orang? Dah masuk 4 tahun. 4 tahun takkanlah semua masih mangkuk ayun. Sebab pekerja akan, prestasi pekerja melambangkan prestasi bosnya. Merah muka dia. The boss is as good as the workers and the workers are as good as the boss. Dan orang putih kata tidak ada askar yang jahat ataupun yang tak guna. Tapi ramai general yang maaf ya, mangkuk. Yang mangkuk, maaf. Because staff askar ikut arahan. Dia punya general, dia punya captain, dia punya lieutenant, dia punya colonel, dia punya major, dia punya jadi staff pekerja dia ikut arahan bos. Kalau bosnya betul, maka staff betul. Makmum ikut imam. Kalau makmumnya betul, imamnya betul, makmum insya-Allah. Insya-Allah betul. Tapi kalau imamnya rosak, salah, tak betul jadi imam, maka makmum lintang pukang, takut batal solat. Tak sah. So bila bos ni tanya, come to my kilang and please motivate all those mangkuk ayun. Saya dah 4 tahun dah jadi dia punya CEO. 4 tahun dia punya staff masih mangkuk ayun. That mean we are looking at the biggest mangkuk ayun. Maksudnya bos tu lah. Sebab dia gagal memimpin, mendoakan. Tanya sajalah tanya. Ada doakan you punya staff? Tak adalah doa. Tapi kadang-kadang kita buat juga doa selamat kat kilang tu. Dia tak pernah doakan staffnya. Padahal salah satu doa yang sangat mustajab adalah doa seorang pemimpin yang adil, ibu bapa, musafir, orang yang dizalimi. Ini maksud hadis. Maksud hadis cannot be wrong. So pemimpin doakan untuk staff dan staff doakan untuk pemimpin, satu cara. Dan contoh teladan. Kadang-kadang staff kita tak berapa dengar kita punya nasihat, tapi dia ikut perangai kita. Tindak tanduk kita jadi modal yang sangat berkesan. Apa saya dengar, saya lupa, kata Confucius. Apa saya lihat, saya ingat. Apa saya lihat, saya ingat. Meaning contoh teladan itu lebih berkesan dalam kepala orang yang melihat ni. Bekerja ke, anak-anak ke, cucu-cucu ke. So itulah dia. Haramkan fikiran dan kata negatif di mana-mana pun, baik di rumah, di kilang, di sekolah. Tapi bila cikgu Tok Abah bercakap pada guru-guru dan pada guru besar, pada guru besar, ada memang ni kelas ni memang kelas lemah ni, gini. Padahal semua pelajar sama tapi tak serupa. Mana boleh sama pelajar A dengan pelajar F? Takkan sama. Hehehe. Yang sekarang awak ajar sekarang ni, sekarang tau.
Tapi Tok Abah dah lama hidup kan, dah 70 tahun ya, lebih kan. Tok Abah tengok kan, budak-budak yang kelas F tu, ada jadi kontraktor, jadi usahawan, jadi peniaga, jadi buat rumah, jadi pecah rumah. Ya, dia renovator kan, dia pecah rumah. Ya, dia jadi bengkel lah, itulah ini. Ya, meniaga macam-macam. They are very successful. They may not be, class smart, tapi dia street smart. Bukan academic smart, tapi street smart. Dia survivor. Campak ke mana pun boleh hidup. Siapa kata budak kelas F ni budak yang lemah? Mungkin dia academically dia tak sepantas orang kelas A. Membaca, menulis, mengira, ya, dan sebagainya. Tapi Allah kan maha adil. Tuhan kan maha adil. Jadi mana mungkin, kelas A memang pandai, kelas F memang tak pandai. Mana boleh. Semua orang sama tapi tak serupa. Tok Abah tengoklah macam pengalaman Tok Abah lah ya. Dalam kelas tu. Sebab masa Tok Abah belajar kat sekolah rendah, guru kata, cikgu cakap, cikgu Allah yarhamha, cikgu Rogaya. Daripada kamu yang 40 orang ni, mungkin 1 atau 2 orang yang masuk universiti. So dalam 40 orang dalam kelas, look around you, ada 1 atau 2 akan masuk universiti. That was 1958. Bapa awak pun belum lahir. 1958. Tok Abah darjah 1. Cikgu Rogaya dah bagi pesan. Daripada kawan-kawan kamu yang 40 orang dalam kelas ni, mungkin 1 atau 2 yang akan masuk universiti. Kita tak faham. Tok Abah bukan faham apa universiti pun. Tok Abah dalam hati kata, kalau 1, 2 tu biarlah aku. Ya, dalam hati bukan faham pun apa itu universiti pun. Budak kampung darjah 1. Ya, tak pernah masuk tadika. Ya, tapi gitulah. Ya, so jadi kita kena ingat bila cikgu kita mengajar tu dia tak menganak-didikan. Tok Abah pernah sekali kena cubit oleh cikgu Rogaya. Masa tu Cikgu Abah tengah menghafal sifir kat dinding, sampai tak sedar cikgu panggil. Tok Abah tengah khusyuk sebab malu, ada seorang kawan tu dia hafal sifir 2 Tok Abah nak hafal sifir 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Tak mau kalah. Sebab sibuk tengah tapi Muhammad Fadilah tak dengar. So dia pun datang, Muhammad Fadilah, cikgu dah panggil 3 kali 4 kali kamu tak menyahut. So cikgu nak buang kedegilan kamu. Dia cubitnya pinggang Tok Abah belah kanan ke, dicubit. Sakit jugalah. Orang perempuan cubit kan. Cubit. Lepas tu cikgu buang awak punya degil kat tingkap. Pump. I remember up to now. Umur Tok Abah 71. That was 64 years ago. I still remember that peristiwa dengan jelas. Dia cubitnya pinggang Tok Abah ya. Okey, Muhammad Fadilah, cikgu buang awak punya degil. Dia cubit, buang ke tingkap. Pump. Lepas tu Tok Abah memang tak pernah kena cubit, tak pernah kena marah pun, tak pernah di atas bangku pun, sebab I tried my best to be, maaf lah ya, the best student lah. Sebab malulah kena cubit depan seorang budak perempuan nama Rohayati yang kita paling comel lah dalam kelas. Budak tu nama tiba-tiba Tok Abah ingat ya, budak perempuan yang duduk sebelah Tok Abah, malu kat dia. Nama budak tu Rohayati. Entah sekarang masih hidup ke, masih mati tak tahu. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Ni kisah lama, ya, 64 tahun yang lalu, ya. Okey. High time ya. So itu nombor 27. Tak ingat ya, program kita pagi ni dibawakan oleh 2 webinar. Satu webinar 9 bulan Ogos. Jom urus stres di tempat kerja. Fantastic, seronok. Tok Abah masih update nota yang sangat berbaloi lah. Tok Abah pun excited sangat sebab banyak benda baru yang kita nak share. Umur 71 pun Tok Abah dapat benda-benda idea baru yang kita nak share, bagaimana nak mengurus stres. Ya, dan ini sangat penting. Semua orang stres. So kita urus dengan saksama, insya-Allah kita akan jadi aset yang lebih berharga. Kita akan lebih tenang ya, dan sebagainya. Alright. Dan pada 20 Ogos Tok Abah akan buat webinar bagaimana nak mengenal peribadi diri dalam topik besar mental perkasa. Siri 1 ya tahun ini ialah mengenal peribadi diri. Sangat penting, sangat mustahak, sangat mahal ilmu ini. Mahal mean when you know your kenal diri, wah, kita akan kenal Allah. Dan kita kenal manusia, kita akan mudah berinteraksi, mudah memujuk, mudah merangsang dan mudah menjual barang kalau awak nak bercakap dengan customer. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. So, mengenal diri sangat-sangat penting. Sangat-sangat, berguna. Sangat-sangat mahal ilmu ini. So, come to our webinar. Tak mahal mana pun webinar kami. Ya, pada 20 Ogos. Remember the date and make sure you all datang, ya. Okay. Dan program kita juga dibawakan oleh untuk anak-anak, untuk mak bapak tadi, Kondisi Plus untuk anak-anak, Excel Plus, Rasa Coklat. Malam tadi pun Tok Abah bagi cucu-cucu Tok Abah. Ya, si Danny dan Darin, seorang sebiji. Ya, sebelum tu, Asia dan juga, Aizen, kita bagi Excel Plus. Ni akan merangsang, ya. Sebab ni ada dalam ni ada vitamin C, menguatkan imuniti sistem, kolostrum, merangsang pembangunan minda dan sebagainya. Ada tamar bagi tenaga, skim milk, susu, DHA powder dan biji teratai untuk membawa ketenangan. So, the combination of all this akan membuat mereka lebih fokus, seronok, mudah belajar. Bila mudah belajar, mudah faham, mudah bertenaga, lama belajar, akhirnya pandai. Bukan makan terus pandai, tak. Tapi dia jadi lebih positif tindak tanduknya. Dan yang penting, mak bapak berubah. Mak bapak haramkan perkataan negatif. Baru sebut tadi. Haramkan fikiran negatif. Ya, sebut yang baik-baik. Doakan kepala anak-anak, ya, atau cucu ni Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah. Pastikan mereka duduk atas kursi menghadap kiblat. Pastikan mak bapak doakan guru-guru anak. Pesan pada anak-anak, doakan guru-guru mereka. Tengok apa jadi. Dan ini sebagai pencetus perubahan. Ya, Excel Plus Rasa Coklat ni sebagai pencetus perubahan, ya, dan yang ada maskotnya Didi and Friends and Tok Abah. Ya, insya-Allah. Memang beribu-ribu, ratus ribu kot anak yang telah dapat manfaat. Alhamdulillah. Semua dengan izin Allah. Ya. Okey. So, wrap up. Tak boleh, ya. Okey, wrap up lah. Ya, wrap up lah. Sebab sekarang dah dekat pukul 8. Ya, so you all pun nak pergi kerja, nak sarapan, nak macam-macam. So besok Tok Abah akan cakap tentang sleep thinking, ya, dan sebagainya. Besok poin nombor 28 ialah sleep thinking. Bagaimana nak selesaikan masalah dalam tidur. Bagaimana nak selesaikan masalah dalam tidur untuk jadi orang berjaya. Okey, so selamat pengantin baru untuk Nur Atikah, ya, binti Haji Ridwan, ustazah, dengan Muhammad Ridwan Syamsuddin, dan semua anak yang nikah semalam. Selamat pengantin baru, bahagia terjana. Termasuk Wani Hasrita, ya, 3 hari lepas, 4 hari lepas, ya, nikah, ya, selamat pengantin baru, bahagia terjana, ya. Selamat menyambut menimang cucu, menimang cahaya mata. Orang yang sakit didoakan supaya sembuh, ya. Yang bekerja selamat menjalankan tugas dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan. Yang buat kerja-kerja amal, semoga Allah redha. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.